إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة بسم الله ونعم الوكيل على الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallallahu al-ajabu kullu ajabin situ mimman la yarham mimman lam fikaka lahu minhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ah. Bermula ajib, al-ajab, mana ujub, al-ajabu kullu ajabi mimman yarhabu. Kehairanan, mana hairan, cukup hairan. Kalau bahasa kita pelik, cukup pelik. Daripada orang yang lari, daripada yang tiada lepas baginya, dan menuntut ia akan barang yang tiada kekal baginya. Ia itulah makhluk dan dunia dan barang yang muafakat akan nafsu daripada syahwatnya dan akhiratnya dan dunianya. Dan kerana demikian itu terlebih ujub, terlebih ajib lagi orang daripadanya kerana bahawasanya mengambil ganti kepada yang kurang daripada yang terlebih baik dan milih yang fana atas yang kekal dan istighalnya pada yang batil dan berpaling daripada Tuhannya kepada yang tiada hakikat baginya. Dan kata setengah mereka itu telah duduk kepadaku seorang laki-laki 13 tahun dan sembahyang ia pada tiap-tiap hari 1000 rakaat hingga jadi ia tepuk. Masya Allah. Maka adalah apabila telah sudah asar, maka duduk ia memakai habwah dan berhadap ia kiblat. Maka berkata ia, ajib aku bagi kejadian dan ajib aku bagi kejadian betapa jinak kepada yang lain daripada. Kemudian maka diam hingga masuk matahari. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, kalau dipilihnya aku antara 2 rakaat dan antara masuk syurga, Firdaus nescaya memilih aku 2 rakaat. Bahawasanya pada syurga Firdaus itu nafsuku dan pada 2 rakaat itu adalah pada hak Tuhan. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari kata sallallahu sirra al-ajabu kullu ajab mimman yarhab mimman yahram mimman lam fikaka lahu minhu wa yatlubu ma la baqa lahu. Mana hairan, cukup hairan, ajib, segala ajib, pelik bin ajaib kalau bahasa kita. Pelik-pelik sungguh. Siapa dia ni? Ya, itulah daripada orang yang lari daripada yang tiada lepas baginya. Dia nak lari daripada Allah Ta'ala, mana dia boleh lepas? Kita nak lari daripada Tuhan, tak boleh. Setiap saat kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh gerak, tidak boleh diam, melainkan semua dengan taksis iradat daripada asal. Semua nak lari daripada Tuhan, dia nak menghadap kepada makhluk. Ini sangat pelik mungkin. Ya, satu tindakan yang sangat-sangat ajaib, sangat-sangat pelik. Dia nak melepaskan diri, nak lari daripada Tuhan yang dia tak boleh nak lari. Itu satu. Kemudian pula wa yatlubu ma la baqa alahu ma'ah. Allah. Dan dia menuntut ia akan barang yang tiada kekal baginya sertanya. Ia itulah makhluk.
Dia pergi tuntut, jadikan matlamat hidup di alam makhluk, maka sesat dia daripada jalan Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Baik Tuhanku, engkau saja. Ilahi anta maksud. Maksud kita dalam kehidupan ialah Allah Ta'ala. Tujuan matlamat, siapa yang jadikan matlamat hidup dia makhluk, maka orang itu telah tersesat dari perjalanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matlamat hidup kita, fokus kita ialah Allah Ta'ala. Mana mengenali dia, menghampirkan diri kepadanya, mencari keridaannya, itu matlamat hidup kita. Betul Ibnu Abbas mentafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifuni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, aku tidak jadikan jin dan manusia illa liya'buduni ay illa liya'rifuni, supaya mereka mengabdikan diri, iaitu supaya mereka makrifat, mengenal akan Allah Ta'ala. Mengenal akan Allah Ta'ala, setiap langkah, setiap gerak, setiap kelipan mata dia dikenal akan Tuhan ni. Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi, aku suka, ini uhibbu an urifa fa khalaqal khalq, aku suka bahawa aku dikenal, sebab aku jadikan makhluk supaya mereka mengenali aku, supaya mengenali akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia fokus matlamat manusia dicempak ke dunia untuk makrifat akan Allah Ta'ala dan terus tunduk sebagai abdi kepada dia. Tiba-tiba dia lari kan. Dia lari kepada Ta'ala, dia tak nak kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Ini satu benda pelik, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dalam Quran Tuhan sebut dia apa? Aina tazhabun. Mu nak lari mana, Tuhan kata. Nak lari mana kan? Lari. Kita terikat dengan dia. Sebab makna ketuhanan ialah baru kullu ma'adah ilai. Iftikar, berhajat oleh semua makhluk kepada dia. Itu makna ketuhanan. Tak ada siapa pun boleh lepas, tak ada siapa pun boleh lari daripada penentuan Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh bergerak diam, melainkan semua telah ditaksis oleh iradat Tuhan di azal, dan gerak dia tadi semua daripada dia. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu semua daripada dia. Allah. Dia akan barang yang tiada kekal baginya sertanya. Dia mengumpul barang yang nak ditinggal, tertinggal, barang yang nak dibawa. Cerdik tak tuan? Dia kumpul benda nak ditinggal, kumpul, kemudian ditinggal, sehingga barang yang nak dibawa tergadai. Mengumpul benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Bekalan yang kita nak bawa sana besar. Lepas tu Nabi menyatakan al-qais man wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, siapa dia? Mandana ay man hasabah. Mereka sentiasa muhasabah diri dia. Kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana? Sihat atau tidak kedudukan dia dengan Tuhan, cantik ataupun sebaliknya, rapat ataupun jauh. Ini di antara dia kena sentiasa dimurakabah, diperhatikan, dimuhasabahkan. Lepas muhasabah boleh naik murakabah. Lepas murakabah boleh naik musyahadah dengan Ta'ala. Mandana nafsa, kemudian wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia mensiapkan amal untuk dia maut, untuk dia balik menghadap Allah Ta'ala. Itu tanda orang yang sudah apa? Hatinya sudah ada nur daripada Tuhan. Inna nura iza dakhala al-qalb infasaha wa ansyarah. Qila hal zalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am, at-tajafi an daril ghurur, rinaba ila daril khulud, isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Sungguhnya nur bila masuk dalam batin hati seorang, nur iman, nur makrifat, kata Rasulullah SAW. Insyarah, hati itu lapang, tenang. Lalu ditanya sahabat, adakah tanda dia? Rasulullah kata ada. 3 dalam hadis ni lah. Yang pertama, at-tajafi andar ghurur, hati dia renggang dengan dunia yang banyak menipu daya. Manusia bergaduh ke dunia, manusia apa lagi, semua kes dunia.
Yang paling bahaya sekali yabi'u dinahu bi'ardin minad dunia. Dijual agama dia yang sedikit. Ini semua berlaku kan. Ini bahaya sangat. Betul Rasulullah letak di depan tu. At-tajafi andaril wurud. Dia renggang hati dia dengan dunia yang menipu daya. Adapun dunia yang digunakan pada jalan Allah tu tak apa. Sebab dunia dibahas panjang dalam Ihya Ulumuddin. Ada dunia yang dipuji, ada dunia yang dicela. Jadi kita tasawuf kalau kata tinggalkan dunia, maksud tu dunia yang merosakkan dia. Dunia yang melalaikan dia. Dunia yang sebab dunia dijauh dengan Tuhan. Sebab dunia dia terhijab dengan Allah Ta'ala. Dunia yang menjadi sebab dia maknanya boleh menjadi kufur dengan Tuhan. Na'udzubillah. Yang kedua, inaba ila daril khulud. Hati dia sentiasa kembali mengingatkan tempat dia nak balik esok ni. Dalam alam barzah besok macam mana tuan-tuan dia. Bangkit daripada kubur macam mana. Allah. Padang mahsyar lagi dahsyat tuan-tuan. Nak kira, nak hisap, panjang cerita. Dah mati lagi banyak cerita tuan-tuan. Dah mati lagi banyak cerita daripada sebelum mati ni. Sebelum mati sekejap je. Habis-habis ni umur dia tak sampai 100 tahun dan lepas tu habis lah. Dah mati lagi banyak cerita yang kita nak hadap depan Allah Ta'ala. Mata yang singkat ini kita gunakan betul-betul supaya kita selamat di sana. Ya. Kemudian isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Dia buat isti'dad, persiapan kematian sebelum datangnya kematian. Ya. Agak-agak kalau malaikat maut datang petang ni agak sedap tuan. Petang ni kalau dia datang ziarah kita buat balik macam agak-agak lepas tidak. Allah ya. Itu 3 perkara. Bagaimana hati seorang itu ada nur, ya. Dia banyak apa? Membuat persiapan untuk sana ringkas dia. Siapa yang sedang beribadat kepada Tuhan, kenal surau masjid, buat ibadat dan sebagai kebajikan, itu tanda ada nur lah. Kalau tak ada nur langsung tak kenal kan. Kalau kita tanya rumah masjid kampung awak kat mana? Masjid, saya tak perasan lah. Wah. Itu habis cerita. Golap jawab ni. Kalau di ibadat tu ada nur. Cuma nur dia tu terang atau tidak. Ada yang 20, 50 watt, ada 100, ada 250 watt. Yang 250 watt tu macam spotlight kan. Dia buka je mata luar, mata dalam dia buka. Kita masalah dia bila buka mata luar, mata dalam tak terbuka. Itu masalah. Tengok makhluk, nampak makhluk, habis. Ya, dia tak nak tengok makhluk, dalam tengok dia. Murakabah, musyahadah kepada dia. Bau dia cantik iman dia. Ya. Allah. Dan menuntut ia akan barang yang tiada kekal baginya sertanya. Apa dia? Iaitulah makhluk dan dunia. Sama lah tu. Makhluk ni nisbah kita kena jadi. Nisbah kepada penjadi, itu dia panggil khalik. Dan dunia, benda dunia ni lah. Dana yadni dunia. Mana benda yang segera kan. Benda yang segera sekejap kan kalau menau dunia ni. Anas niam iza matu intabahu. Sabda Rasulullah SAW, manusia atas dunia ni niam ibarat orang tidur kan. Iza matu intabahu, bila dia mati je baru dia perasan Allah dah habis tinggal. Ya habis tinggal kan. Dia punya senang, dia punya kaya, dia punya projek, dia punya kaya habis tak ada dah. So dah tutup buku. dah tutup buku. Kalau dia ada siap amalan, alhamdulillah. Kalau tidak, dia menangis air mata darah pun tak diguna lagi. Dan manusia yang paling rugi di akhirat besok ialah Nabi sebut dalam hadis, inna asyaddan nasi khasratan yaumal qiyamah rajulun amkan talabul ilmi fid dunya malam yatrabu. Orang yang paling menyesal di akhirat besok. Air mata darah dia menyesal pun tak diguna lagi dah. Ya rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya. Satu kumpulan manusia yang boleh mencari ilmu dan ilmu Ta'ala yang diwajibkan boleh cari. Kesenangan dia macam-macam, ada kenderaan serba mudah tapi tak cari. Dia cari benda lain. Ya, dia tak nak kenal Tuhan dia. Dia tak nak buat persiapan untuk balik menghadap Allah Ta'ala. Dia kata dia lari Tuhan, pelik sungguh. Dia nak balik ke Tuhan tapi dia lari. Allah. Ya. Sebab ilmu ni benda penting. Ya. Sangat-sangat ditekankan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Tuhan dengan apa? Dengan ilmu. Kita kenal siapa diri kita apa? Dengan ilmu. Kita kenal daripada mana kita, di mana kita sekarang dan ke mana akan datang pun dengan ilmu. Semua. Nak dunia, nak akhirat, semua keadaan. Sebab ilmu tu penting.
Allah. Kemudian dah ada ilmu dia kena beramal, jangan ada ilmu je. Kemudian dah beramal dia kena apa? Dia kena bersihkan batin hati dia. Ya. Bersihkan hati dia supaya sentiasa dia memandang ke hadirat Tuhan saja. Dan pandang pada amal dia. Ya. Jangan pandang kepada dunia, jangan pandang akhirat pun, jangan pandang kepada apa? Balasan-balasan. Orang yang kasih pada Tuhan dia akan lenyap yang lain. Ya. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang ada makrifat dengan Tuhan, dia syuhud akan Allah Ta'ala di tiap-tiap mana dia pandang. Ya. Di mana saja jatuh pandangan dia, akan hati dia terbuka musyahadah akan Allah Ta'ala. Ya. Di mana saja telinga dia apa dengar, semua dia nampak af'al Tuhan. Itu dipanggil jannatul mu'ajjalah, syurga yang disegerakan. Allah. Dan menuntut ia akan barang yang tiada kekal serta itulah makhluk dan dunia, dan barang yang muafakat akan nafsu daripada syahwat. Itu tuntutan dia. Ini nafsu dia panggil nafsu apa tuan ni? Ini nafsu ammarah, nafsu yang paling jahat tuan. Ammaratun bisu, yang amat menyeru ke arah kejahatan. Ya, disebut dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu tu amat menyeru ke arah kejahatan. Sebab jihadun nafs, ya, jihad nafsu tu dia panggil jihadul akbar, jihad yang paling besar. Jihad nafsu ialah jihad paling besar. Kalau ditombang nafsu, kita tak dikenal Tuhan. Sebab kita khuruju minan nafs hiya ni'matul uzma. Keluar daripada nafsu tu ialah nikmat yang paling besar. Sebab dia innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab dia dinding dan hijab antara kita dengan Tuhan. Manusia tak kenal Tuhan sebab nafsu. Manusia tak nampak kebesaran Tuhan sebab nafsu. Manusia bergaduh sebab nafsu. Ya, awal-awal pembunuhan datang ke bumi pun kes nafsu. Qabil dibunuh adik dia Habil pun kes nafsu. Ya. Dapat keluar daripada tuntutan nafsu ni nikmat paling besar. Ya. Riyadhah wal mujahadah. Buang benda itu. Allah. Dan barang yang muafakat akan nafsunya daripada syahwah, daripada segala keinginan dia. Sebab kita nak berjalan ke Tuhan, terikat tak boleh tuan-tuan ni. Dah lepas dulu kan 4 kaifa yang masyhur dalam hikam Athaiyah ni. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahawatih. Kaifa yarhalu ilallah, macam mana kamu nak berjalan ke hadrat Tuhan sedangkan wa huwa muqabbalun bisyahawatih, kamu ditambat dengan nafsu kamu. Tak boleh pergi kan. Ya. Tak boleh pergi dia. Nak ibadat dengan Tuhan ni, nafsu tambat dia habis tuan. Ya. Nafsu besar dia pun tuan, banyak makan, banyak tidur, banyak cakap, banyak bercampur yang tidak memberi manfaat. Itu semua besar-besar tu. Kata Syekh Abdullah At-Tusari minal abdal, setengah daripada wali abdal, Syekh Abdullah At-Tusari radhiyallahu anhu. Dia kata jadi abdal itu abdal. Ya, abdal ni wali gantian. Setengah riwayat kata 30, setengah kata 50. Abdal mati salasun wa bihim tuntarun wa bihim taqumul ard. Wali abdal umatku setengah riwayat 30, setengah kata 50. Ya. Dengan dia lah, maknanya berlaku banyak kebajikan di dunia dengan berkat doa dia orang. Dia kalau mati seorang, ganti seorang. Dia kata tak akan sampai jejak makam abdal kecuali 4 perkara. Dia kena kurangkan. Bukan buang, kurang. Kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, kurang bercampur. Kurang, bukan buang. Kita tak boleh buang makan, kita bukan malaikat kan. Bahkan Quran pun suruh kulu washrabu, cuma wala tusrifun, ya. Makan dan minum tapi jangan melampau. Ya, melampau yang pertama sekali apa, dia ambil tak kira, dia sebat, ya halal haram pun sapu, tu ambillah. Ya, tiap daging yang tumbuh rezeki haram maka neraka menunggu dia. Kullu lahmin nabata minas sukti pan naru aula bih. Tiap daging yang tumbuh rezeki yang tidak halal, sabda Rasulullah SAW, maka neraka itu aula dengan. Jadi kita jaga tu, makan dia kena jaga sumber yang bersih, yang halal. Kemudian kurangkan, sebab Nabi kata qillatu ta'am hiyal ibadah, mensedikitkan makan adalah ibadat. Ya, dan nur akan masuk dalam hati seorang bila dikurangkan makan. Iza aqallu rajul at-tu'ma muli'a jawfu nuran. Apabila seorang mengurangkan makan, maka Tuhan penuhkan batin hati dia dengan nur. Ya. Kurang makan, nur masuk. Kalau banyak gelap,
Lawan nur apa? Zulmah, gelap lah. Kerja dia makan, akhirnya jadikan matlamat hidup dia makan. Habislah. Sama macam orang tak beriman menjaga. Ya. Orang kafir kan, kalau kita tanya di Cina ke apa, lu kerja untuk apa? Dia kata apa kan? Untuk makan lah dia. Kita tanya, lu makan? Orang makan untuk kilija. Kilija untuk makan, makan untuk kilija. Itu orang gila panggil. Kita tak ada. Kita bekerja, kita makan, kita minum apa saja. Nokta akhir dia kena ada. Kan? Orang buat karangan kadang ada nokta. Kalau nokta tak ada, maka dia mesti ada betul nokta dia. Apa nokta dia? Li'ibadatillah. Dia. Untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kita kerja apa sekalipun, ujung dia tu li'ibadatillah. Untuk mengabdikan diri. Barulah sah pekerjaan ni, baru cantik. Apa semua tu, ujung dia ada. Sebab dia kira pun di ujung. Al-infra bil khawatim. Kiraan manusia di ujung tu. Tiga umur dia, situ taraf dia macam mana. Allah sangat menggerunkan tuan-tuan ni. Kurangkan makan ni. Bila kurang makan dia kena apa dan dia kena sukat lah kan. Ini kalau kita tanya mungkin semua fail kan. Ya. Tuan guru Dr. Basit, Dr. Basit, bapa dia Tuan Haji Abdul Rahman Sungai Derian, Pondok Sungai Derian. Dia makan disukat satu hari 12 suap dia. Satu hari 12 suap kan. Kita kalau tanya satu pinggan berapa suap, belum kira lagi. Sebab apa? Belum bercadang untuk mensedikitkan makan tuan ya. 12 suap kan. Bayangan tu. Ya, bila sikit makan, kelebihan sangat banyak tuan ya. Allah. Qillatu ta'am, ialah ibadah. Kemudian sikitkan apa? Sikitkan bercakap. Iza kasural kalam kasural khata' wa iza kasural khata' kasural zunub wa iza kasural zunub pannaru aulabih. Bila banyak bercakap, banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka itu lebih utama kat dia. Kata Rasulullah SAW. Kita bercakap benda penting saja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dibasuh batu sampai bersih, dia masuk dalam mulut dia. Bila orang tanya kenapa? Aku nak kurangkan bercakap. Sedangkan dia dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Ya. Tu hebat tak hebat. Cakap tapi jangan banyak. Cakap yang penting je. Ringkasnya kita bercakap tu malaikat kanan tulislah, jangan yang kiri maknanya. Tu je. Kita cakap yang kanan tulis. Jangan yang kiri tulis. Kalau kiri tulis cepat padam dengan taubat balik. Orang tidur, ya sebab Nabi kata, Quran sebut apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Tuhan panggil, wa minal lail, sekali pada malam fatahajjat bihi nafilatan lak. Kena bangun mohon kepada Ta'ala. Ya. Dan Rasulullah menyebut bahawasanya wa izzuhu qiyamuhu bil lail. Izzah kemuliaan yang ada pada orang Islam tadi bila dia bangun malam. Kemuliaan, lawan mulia pun kan. Hina lah. Tak bangun malam, hina sehina-hina. Berat kan dalam hadis disebut barang siapa terbuka mata kemudian bala syaitan fi uznai, maka syaitan kencingkan telinga dia kan. Buat dia pekak sebu kan. Rupa dah kena kencing dengan syaitan. Ingat tu, terbuka mata bangun juga kan syaitan kencing kat aku. Bangun kawan-kawan 2 rakaat di sembahyang tahajud. Ya, itu kemuliaan. Apatah lagi kalau kita nak cari ketinggian di sisi Allah Taala. Apa ketinggian? Makrifat yang khassah dengan Tuhan. Marifat bizab wal wijdan, syuhud wal ayan. Mesti dia jaga malam. Man talabal ula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian dia mesti jaga malam. Ya. Ada setengah ulama sampai tertidur malam 40 tahun. Syekh Imam Abdul Malik, Imam Malik, Syekh Abdul Wahid, banyak ulama sufi besar. Arif wudu wudu isyak sampai subuh. Apa maksud dia? Dia tak tidur malam kan. Tak tidur. Sebab apa tak tidur? Ni kau boleh buat-buat kan. Kau tuan-tuan buat-buat, lepas tu tuan-tuan pun jalan senyet ni. Sebab ni makam dia. Dia dah apa? Dia dah tarbiyah lama. Lepas tu dalam hikam Ibn Ruslan, dalam hikam Abi Madian Trimsani. Man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa yang direzekikan kemanisan dia dengan Allah Ta'ala, zala anhu naum, hilang daripada dia mengantuk. Ada mengantuk. Lazat dia dengan Tuhan tu membakar kemantukan dia. Sebab kita mesti tidur sebab tak ada lazat dengan Tuhan. Letak makan pun lazat. Kau main di hadap rapat. Ya. Suruh dia bagi tasbih, suruh dia zikir 10,000. Dia tendung kita. Banyak no.
10,000 banyak. Aulia 10,000 ni celah gigi dia tuan. Ni zikir budak-budak kalau 10,000. Dia ada selawat satu hari 80,000 tuan. Main dia boleh jumpa Rasulullah SAW. Ni nak jumpa Nabi selawat 100. Celah gigi tuan. Ya, dia orang main Allah masya-Allah. Ya, Syekh Ali Al-Qattani setengah daripada 80,000 di selawat tadi. Dia main 10,000 tuan ni. Dia jalan dia. Napa dia teri Allah, dia hembus pun Allah. Allah di jalan ni tuan. Sentiasa dia dengan Allah Taala. Baru dia terbuka hijab. Tarik nafas Allah, hembus nafas Allah. Ni tarik nafas turun M. Wah, maut tuan. Lagi golap dalam perut. Hadap ke Tuhan. Itu yang semayang baru rakaat pertama dah terbagai. Betul? Kita semayang belum rokok dah terbagai. Pergi Tesco, pergi Maiden, Johor Bahru, waktu dia raun. Ya, dia khianat dengan Allah Taala, pembohong dengan Tuhan. Wa aqimis solat li zikri. Dirikan semayang untuk menghadap ke aku Tuhan kata. Kita pergi campur benda lain apa? Itu kita tengok dia kita sendiri betapa lemahnya iman kita tuan. Menghadap Tuhan belum rokok dah terbagai, baru baca iftitah dah habis. Yang meniaga buat kira-kira siap untung berapa banyak hari ini. Yang pejabat buat kira pejabat, yang pergi laut jaring-jaring dan semayang jaring-jaring. Jaring aku tak jahit lagi. Macam-macam tuan-tuan. Habis kita anak lah orang lain wallah alam. Nak mahu kita hebat, malu kita dengan Tuhan. Allah. Sahabat kaki dia kena apa tuan? Kena anak panah tak boleh cabut. Dia kata nanti aku semayang. Dia angkat takbir orang cabut tak berasa tuan. Kita kena injek dengan nyamuk terangkat. Ya. Allah. Itu sedikit tuan-tuan sedikit kami cakap. Banyakkan zikrullah. Kemudian sikitkan tidur, banyak berjaga malam. Ya. Banyak ulama-ulama besar tinggi. Unsur rohani dia 90, 95. Unsur jasmani dia 10, 5. Kita terbalik, unsur jasmani naik atas 80, 90. Unsur rohani sikit. Sebab dia tak seimbang kan. Ya, bila unsur rohani dia tinggi, dia tak jadi mudarat. Sebab tarikan dalam dia kuat. Dia nak cari tarikan dalam tu kita bina lah. Minta dengan Ta'ala supaya Ta'ala berikan pembukaan kepada kita. Minta Ta'ala pilih jadi ahli tajarrud. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud anil aqwan. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan ahli tajarrud, orang yang bersunyi diri dengan Tuhan. Ya, dan minta Tuhan tetap wajib qulubana anil nazar wa sukun ilaiha. Ya Allah, sentap daripada hati kami daripada memandang-mandang dan terikat dengan makhluk. Minta Tuhan sentap. Sampai bila tu? Hatta yang kasyifulana anwarul muraqabah wal musyahadah, sehingga terkasyaf terbuka kami nur muraqabah dan musyahadah. Itu baru ditamam kan. Dia duduk situ baru ditamam. Ya, di mana saja dilihat saja, hati dia akan bergerak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah. Boleh masuk lain arifin. Ya. Al-arif la yazalu tiraru wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Al-arif orang yang betul-betul mengenal Tuhan ni, ya, al-arif la yazalu tiraru. Hati dia sentiasa ittirar, sidatul faqri dengan Tuhan. Ya, sentiasa tuan. Orang guru saya, mursyid tadi dia ajar tentang kau nak pergi kedai pun dekat pun kena minta izin dengan Tuhan. Nak buat laporan ke? Nak pergi kedai minta, ya Allah, ampun nak pergi kedai ni. Selamatkanlah perjalanan balik. Oh, dahsyat, halus seni dia tuan. Kita nampak sihat aja macam. Okey, confirm. Insya-Allah pun tak ada. Ya, punya lepuaka. Insya-Allah pun tak ada, kurang hajar dengan Tuhan. Kalau Tuhan sentap kan boleh tahu tuan jangan pandang dia tuan. Allah. Kemudian wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Itu sifat orang arif wala yakunu ma'a ghairillah, tidak ada selain Allah yang boleh menenangkan jiwa dia. Sebab dia sudah dapat apa? Satu rahsia, lazat dengan Tuhan. Kelazatan, kenikmatan dengan Allah sudah dipengaruhi jiwa dia, maka dia tak nampak benda lain. Dia tak ada bersedap dengan makhluk, tak ada. Ya, makhluk ada ke tak ada serupa bagi dia tuan. Wujuduhu adam mustawiyan, sama. Itu tak taraf arif billah yang telah dibukakan batin hati dia dapat menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Allah. Jadi ketenangan jiwa dia, sedap dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dia tengok sama lain. Kata Rabi Anton Adawiyah, iman kamu takkan sempurna kalau kamu tak sampai tengok emas dengan batu serupa. Dia tengok emas dengan batu tak ada apa. Boleh kan? Dia tengok emas, emas kilo kan dah berapa puluh ribu kan. Dia nampak. Arif billah dia tengok emas dengan batu serupa je. Pada pihak mana dia tengok emas adalah dalil yang menunjuk kebesaran Tuhan, batu juga adalah menunjuk kebesaran Tuhan. Dah, dekat tu je. Dia tak ada lebih. Tu bawa Arif bulan. Kalau tak dulu bukan Arif, dia panggil Mak Arif. Tuan Mak Arif. Ya, jadi Mak Arif lagi, belum Arif billah. Tu dia. Allah karim. Jadi 4 ni tu rukun abdal ni. Segala para awliya daripada atas, Gausul Alam, Kutubul Aghtab, Nujaba, Nukhabat, semua sifat dia 4 tu ada kat dia. Itu pakaian tetap dia. Ya, pakaian tetap para awliya illah ta'ala, para arifin billah. Ya, kurang makan, kurang tidur, kurang apa? Bergaul. Dia bergaul benda penting dan dan kurang bercakap. Yang lain lagi banyak lagi lah. Itu dia antara asas dia, tapak itu. Pembinaan besar dia tu. Kalau kita buat betul-betul kerana Allah Ta'ala, Tuhan akan rasakan satu kesedapan luar biasa dan keenakan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah. Dan juga akhiratnya dan dunia dan Dewa Arif bilang tuan, akhirat boleh tak pandang dan dunia tak gila. Ya, bukan akhirat matlamat dia. Matlamat dia ialah Allah Ta'ala. Itu yang keluar karam Abu Nuwas, ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ilahi wa Tuhanku lastul firdausi ahla. Surga Firdaus bukanlah aku ni ahlinya ya Allah, dia kata. Ya. Ada pula sekupuak Wahabi pula dia kata, wah ni ulama tasawuf tak betul ni. Kita tengok dia tak nak syurga kata. Mana dalil kata nak syurga? Ni dia keluarkan syair ni, ilahi lastulil firdausi, itu kan dia. Dia tuduhnya sufiah ni kata tak nak syurga. Tak betul kata. Mana ada kata ulama sufi tak nak? Ya. Pemberian kita jangan tolak dan Sayyidina Abu Bakar pernah diberi oleh Rasulullah SAW satu pemberian, dia tolak, dia tak nak. Rasulullah kata jangan orang beri kamu kena terima, kalau tak mau kang ambil bagi orang lain. Tu adab dia. Tu orang beri, ini bukan tak nak, bukan orang beri, Allah Ta'ala beri, takkan tak nak kan. Tapi lain dengan qasad lain. Pemberian Tuhan kita tak tolak. Qasad ibadat itu lain. Tak, dua benda yang berbeza. Sebab ibadat ujung dia apa? Usalli ujung dia apa? Lillah. Puasa ujung dia apa? Lillah. Haji umrah ujung dia apa? Tak ada kata lil jannatil firdaus, mana ada kan. Semua lillahi ta'ala. Kena jaga tu. Fasad semata-mata dia saja. Ada pun dia dah tawar tu lain. Sebab tu dalam ibadat bila ada fadail, kelebihan tu, kelebihan ni banyak dalam hadis-hadis sahih, kita kena faham. Kelebihan tu menunjukkan bahawasanya amal itu sangat diredai oleh Allah. Kena faham tu. Dalam hadis-hadis kan, ini fadilat, fadilat ni, ini fadilat, ni fadilat ni. Jangan kita tumpu pada fadilat, silap. Bila ada fadilat bermakna amalan itu amat diridai oleh Allah. Maka cari apa? Cari apa kan? Rida Allah. Sebab dalam Quran nas terpampang, waridwanum minallahi akbar. Tafdil. Mana rida Tuhanlah paling besar. Ibadat, kita buat ibadat kerana nak syurga. Itu ikhlas tapi peringkat bawah. Kita ibadat nak lari daripada neraka, itu peringkat kedua. Ibadat paling tinggi dibuat kerana terus. Dia tak ada niat. Sebab syurga makhluk Tuhan lagi kan. Kita bukan nak cari makhluk, nak cari khalik dia. Itu maksud dia kata, ulama sufi sebut sini. Ya? Bukan tolak syurga dah. Tapi tidak meniatkan ibadat kita untuk syurga dan untuk ganjaran. Ganjaran tu kita pandang dia, bacaan dia kena betul. Baca mitar kita baca kena betul baca. Bila Tuhan tawarkan benda tu, amalan tu menarik redha Tuhan. Itu maksudnya. Sebab tu Tuhan tawar ni macam-macam, Tuhan bagi fadilat kelebihan.
Sebab ibadat dia ada kematangan, tuan ya. Ibadat ramai yang buat, tapi matang tu kena jaga. Kita jadi orang yang matang. Kita ada anak umur 7 tahun, 17, 27. Atau 37. Yang 7 tahun ni kalau kita suruh buat kerja, dia apa tuan? Dia nak upah. Suruh dia pergi, kita upah dia RM5. Wah, laju dia. Kalau upah RM10, lagi laju. Dia tanya lagi, tak ada kerja lagi ke? Ada nak bagi 50. Oh, lagi berketil-til dia. Sebab dia seronok dengan upahan. Ajar. Al-ajr. Itu satu. Kalau umur dah 17 tahun, dia tak tanya upah, dia malu. Kan? Dah besar, dah ada dewasa, dia minta upah lagi. Tapi dia kerja kena bersuruh. Kita suruh, ada jalan. Kita diam sikit, dia tak buat. Kena marah sikit, baru dia buat. Itu peringkat kedua. Peringkat yang dah matang, tak ada. Dia tahu tanggungjawab dia pada ibu bapa dia. Itu kan matang cantik kan. Begitulah kita. Matang kita kematangan dalam ibadat ialah dia tidak memandang kepada sawabul a'mal. Dia memandang kepada mardatillah, keridaan Tuhan. Ya, mencari rida Tuhan, itulah menandakan kematangan orang dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Habis. Atul Adawiyah kata apa? Kalau aku beribadat kerana syurga engkau baling aku dalam neraka. Ya, kalam Rabi'atul Adawiyah. Kalau aku ibadat kerana engkau ya kerana syurga engkau ya Allah, nak masuk kau baling aku dalam neraka. Aku ibadat semata-mata mencari keridaan engkau. Dah dapat reda Tuhan neraka syurga tak payah cerita lah kan. Tuhan dah kasih seorang tak kali nak masuk ambu dia dalam neraka. Itu mana. Dan kerana demikian itu, ya, terlebih ajib lagi pelik daripada kerana bahawasanya mengambil ganti kepada yang kurang. Mana lebih makhluk dengan Khalik? Mana besar makhluk dengan Khalik? Mana besar pencipta dengan makhluk yang dicipta? Itu tak payah jawab, kita tahu. Kenapa berpaling hati pada makhluk? Syurga bukan makhluk ke? Makhluk. Ya, paling dia terus. Dunia tu, dunia lagi lah, jauh. Dan terlebih baik dan memilih yang fana, ya, atas yang kekal. Kerana nisbah dunia akhirat dipilih, maknanya apa? Akhirat. Sebab akhirat itu kekal. Kalau nisbah pula akhirat syurga dengan Allah, syurga itu maknanya semua benda yang binasa. Cuma Tuhan tak binasakan saja. Ya. Sebab syurga itu adalah minal hawadis. Syurga walau kekal, dia minal hawadis, daripada makhluk. Ya, dia baharu. Bahkan ada kita wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qad ayastahilul qidam. Wa kullu ma jaza alaihi al-adam. Tiap-tiap benda yang harus menerima ketiadaan, alaihi qad ayastahilul qidam. Maka mustahil dia bersifat qidam. Ya, sedangkan sifat ketuhanan di antaranya ialah wujud yang zati, wujud yang sebenar-benar. Apa wujud yang sebenar? Wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Adapun syurga, wujud dia ada dimula dengan ketiadaan, asal dia tak ada. Kemudian Tuhan jadikan, itu makhluk. Ya, jadi kita nakkan apa? Khalik. Sebab setengah daripada dasar ilmu tasawuf ni ada kalam yang disebut di Quran, kalam Nabi Allah Ibrahim AS. Ya, dia tengok ni Tuhan ni matai, bukan, ni bukan. Akhir dia kata apa? La uhibbul afilin. Aku tak minat dengan benda yang akan binasa. Cari benda yang tak binasa. Siapa yang tak binasa? Tunggal dia je. Wallahu ta'ala. Ya. Carilah kelazatan dengan dia. Itu disuruh. Waqad auhallahu ila Daudi alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri fal yatana'am. Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, hey Daud, sila sampaikan kepada orang yang siddiq hati dia dengan Allah. Bukan kazib, siddiq. Apa dia frau? Dengan aku naklah mereka seronok dan gembira. Seronok dengan Allah Ta'ala. Sebab sifat seronok kita tak boleh buang. Sifat seronok, itu sifat naluri manusia. Semua nak letak kat mana? Letak dia dengan Allah Ta'ala. Jangan kita bersedap dengan makhluk, dengan Tuhan tak ada. Itu rugi kan. Sedap apa tak ada sedap? Sedap makan dah lama dapat kan? Sedap makan, minum, pakaian, berkahwin, macam-macam sedap belum dah dapat. Kalau kau tanya sedap dengan Tuhan dah dapat.
Ya, sebab sifat sedap, cinta, syauq ini sifat mahal lah ni. Ini sifat mahal yang ada dalam diri manusia. Maka tolong beri pada dia. Ini syauq sedap dia tak beritahu, dia sendiri tempat lain. Lepas tu besok nak masuk Jannatul Firdaus. Ya, kau atas dunia kau berhadap tempat makhluk, tak berhadap kepada aku, Tuhan kata. Kau bersedap dengan benda lain dan mati pula nak masuk syurga aku. Wah, yang banyak kacau. Kita kena bersedap dengan dia. Bi falyafrahu, dengan aku sajalah. Falyafrahu, naklah mereka gembira, seronok. Lazat dia dengan Allah Ta'ala. Ya, bila dia dapat lazat, bila dapat cinta, tuan-tuan, bila dia kenal sifat dengan Tuhan, dia kenal Tuhan, baru dia akan timbul perasaan mahabbah dengan Tuhan. Ya, bila dia ada mahabbah, sentiasa hati dia dengan Tuhan. Ya, sebab kalau dia lupa, tuan, mahabbah kurang. Iza waqa'al iltifat faqad naqasal hub. Bila berlaku di pemalingan hati kita tak tawajuh ke Tuhan aja habis. Dia punya mahabbah kurang. Mahabbah bila kurang, dia takkan sampai kepada maqamil fana. La yasulul maqamil mahabbah illa ba'dal fana. Itu dalam Ibn Ruslan. Ibn Ruslan kata, takkan sampai maqam mahabbah melainkan dia kena fana. Lenyapkan pandangan makhluk baru dia dapat mahabbah dengan Tuhan. Ya, maka mahabbah ni tinggi. Tariquna tariqul mahabbah, kata arif billah, bahawa jalan kami membina mahabbah yang kuat dengan Allah Ta'ala. Sebab pertama sekali kita kena tafakurkan adalah tentang nikmat-nikmat Tuhan. Bangun malam, tuan-tuan, lepas sembahyang tahajud, taubat, semua sembahyang tasbih semua, kita kena tafakurkan nikmat Tuhan yang terlampau banyak kat kita. Ya, kita boleh makan, ada orang itu. Kita boleh tengok, ada orang buta, tuan-tuan. Ya, kita ada pendengar, ada orang pekak. Kita boleh berjalan, ada orang lumpuh. Oh, tak ada kira. Kita nikmat, kita nampak bahawa rangkaian kita dengan Tuhan tu kuat. Ya, baru nampak tiap-tiap langkah semua nikmat. Kalau nak kira, tak habis nikmat Tuhan. Semalu dengan Allah Ta'ala. Sikit-sikit akan pergi depan. Ya. Akhirnya dia akan apa? Dapat kemesraan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berseronok dia dengan Tuhan. Lazat. Bila Tuhan berikan dahsyah, satu kedahsyatan lazat tadi, dia akan membakar yang lain. Kedahsyatan nikmat dia dengan Ta'ala, kedahsyatan kelazatan dia dengan Tuhan, ya, mahabbah yang kuat, dia akan membakar segala sifat mazmumah. Ya, sifat mazmumah yang kita belajar, riya, ujub, semua tu, dia takkan hilang kecuali kita dapat benda ni. Dia tajali pun dapat. Ya, kalau tidak kita buang-buang tu, dia datang balik. Kalau dia betul-betul tepat dapat tu, pun dia hilang. Sebab dia dah beradab kepada hadrat Tuhan, dia tak pandang benda lain. Orang yang dibukakan futuhat dengan Tuhan, dia takkan menghadap tempat lain. Kiblat dia tepat. Ya. Pada dalam syurga dicerita dalam hadis kan, yang masyhur, diberi nikmat, dia tengah sedap, dia ingat tu nikmat paling besar. Tuan buka lagi nikmat lain, dia nak lagi kan. Sebab nikmat syurga dia taraki, dia naik kan. Dia tak ada turun. Naik lagi hebat. Azab pun begitu, lagi hebat. Dunia tidak, dia turun. Ya, dia turun. Kita pun sedap turun. Dah tua sikit, dah sakit pinggang. Mata dah gabun, telinga dah sebu. Turun. Hari turun yang lahat tu. Habis tamat. Ya, dunia dia menurun. Akhirat dia naik. Nikmat hebat. Bila Tuhan bagi lagi, dia nak lagi. Akhir Tuhan syarat kat dia, dia janji tu. Lepas ni tak nak, ya Allah. Dia rasa tu paling besar. Tuhan tunjuk lain, dia nak lagi. Akhir last kali Tuhan tunjuk apa? Ya, itulah pembukaan. Ujuhu ya'uhma'idin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat dengan mata kepala, dan tapi bila kaifan walan hisarah, tidak ada satu kaifiat yang serupa dengan makhluk. Laisa kamisli syai', itu dia punya dasar. Cara mana? Nikmat paling besar Tuhan tambah atara dengan apa akhirat tu hak Tuhan lah. Tapi jaga tu dasar, dia takkan serupa dengan makhluk. Punya hebat. Dapat tu je, Tuhan tanya dia, nak lagi? Tak nak. Dah dapat ru'yah dengan Tuhan, dia tak nak lain, hapus, yang lain tak nampak kan. Nikmat bidadari ke apa-apa dia semua hilang lah. Dapat nikmat dengan dia sendiri, Tuhan sendiri. Di akhirat besok. Di dunia sama juga. Kalau di akhirat lihat dengan mata kepala, di dunia dilihat dengan mata hati. Dia panggil syuhud dan muraqabah dengan Tuhan. Itu disyarat dalam hadis sahih oleh Nabi SAW. Apabila Jibril tanya, ya Muhammad, ya Muhammad, khabarkan aku apa itu ihsan.
Nabi kata al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ya. An ta'budallaha ka'annaka tara. Mu ibadat macam kamu lihat seolah-olah. Ini dipanggil makam musyahadah. Kalau tak boleh fa innahu yarak, kamu sedar kamu sentiasa dilihat pandang oleh Allah Taala. Ini makamil muraqabah. Ini dikatakan apa? Usul ilallah, sampai ke Tuhan, mana yang ada dua pecahan di sana, muraqabah dan musyahadah. Itu maksudnya. Syuhud dengan mata dalam, bukan mata luar. Yang boleh berzikir-zikir nampak Tuhan, mata luar nampak terang, sah kufur orang tu. Itu bercanggah dengan nas Quran, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kamu tak dapat melihat Allah Taala di dunia dengan mata kepala kita. Tuan stop, tuan blok. Ya. Adapun yang melihat yang masuk sufi adalah melihat mata dalam, dipanggil syuhud ataupun muraqabah dan musyahadah akan Allah Taala. Ya, sebab benda ni boleh selesai banyak perkara tuan. Ya, sifat mazmumah pun boleh hilang. Ya, at-tawadhu al-haqiqi ma kana nashi'an min syuhudil azamati. Ya, tawadhu' ni lawannya betul, sifat paling bahaya bawa kufur apa dia ialah at-takabbur, membesarkan diri. Lawan dia apa? At-tawadhu'. Mana dapat tawadhu' macam mana? Dengan baca kitab tak dapat kan. Baca kitab ni kita nak tahu dia, kena tahu serok berok macam mana dia. Maka tawaduk yang hakiki dia panggil makana nasyian, dia jadi pada mana? Min syuhud, semua syuhud. Min syuhudil azamati. Dia syuhud itu buka hijab, dia memandang kebesaran Tuhan habis. Ya. Mana dapat benda besar apa? Pum, tenggelam kecil kan. Tuan guru saya dulu kan, Tuan Guru Haji Hashim Arwah ni. Lepas asar dia baca kitab Tafsir Nasafi. Dia tengah sedap-sedap baca, akhirnya wallahu alam. Apa pasal ni? Rupa dia dengar satu suara. Suara Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Dia tengah baca kitab, Assalamualaikum. Dia Waalaikumsalam. Masya-Allah tu. Dia tutup kitab. Sebab apa? Yang datang tu lagi power. Kita kalau baca kitab, Tok Guru datang kita boleh buka kitab kan. Tak buka dia, wallahu alam tu. Faham ni? Yang nampak lebih besar, terbuka aja habis. Kalau kita kata apa, busuk yang tinggi, kita angkat busuk tu letak dekat kaki gunung, macam ada lagi tak? Hilang. Ada super tiada, hilang. Gunung Ledang tinggi, bila letak kat kaki gunung Everest, macam hilang. Sebab bila nampak yang besar, lenyap. Itu maksudnya. Sekarang nak lenyapkan besar kita, terasa azamah, terasa besar kita, syuhud dekat dia. Syuhudil azamah. Terbuka di hijab, memandang kebesaran dia, habis malu, lenyap tu. Tak ada apa dah. Ketika itu baru hidup. Bila pandang dia boleh. Lagi tak pandang dia, payah. Sebab nak pandang dia kena mulazamah zikir kena banyak. Dan banyakkan zikir. Dan pada afdal zikir, biar ada zikir bersambung. Itu lagi cantik. Yang ada sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Kena amal tariqah. Dari 40 lebih tarekat Mu'tabarah, tarekat Ahmad Idrisiyah, tarekat Naqsyabandiyah, ya, tarekat Sitriyah, Satariyah, Chestiyah. Kalau belah India banyak Chestiyah, ya. Naqsyabandiyah banyak, macam-macam. 40 lebih tarekat yang Mu'tabarah, yang ulama besar arif billah semua aku kan, ya. Amal biar di sanad tadi. Kita tanya mana guru awak ambil mana? Saya pun tak tahu. Jangan, kena tahu. Guru ambil guru ni guru sampai kepada Rasulullah SAW. Bahawa dia ada nur amalan tu. Ya. Zikir nur itu akan memancar dalam jiwa seorang, dia akan mudah menyingkap akan hijab hati dia. Ya. Rasulullah sebut dalam hadis, alaika bi taqwallah fa innahu jima'u kullil khair. Lazim kamu bertakwa sebab dia menghimpunkan segala kebajikan dunia akhirat. Wa alaika bi zikrillah wal tilawati kitabih fa innahu nurun lak. Lazim kamu banyakkan zikrullah dan membaca Quran sebab ia nur bagi kamu. Ya, apa makna nur? Quwwatul yaqin alladhi yusmiru halawatul iman. Kekuatan yakin yang cukup kuat yang membuahkan kemanisan iman. Itu makna nur. Dia lagi kuat, terang hati kita tuan eh. Dan kerana demikian itulah terlebih hijab, terlebih ajib, terlebih hairan kerana bahawasanya mengambil ganti pada yang kurang. Dia beradab pada makhluk, tak beradab pada Tuhan Allah. Rugi tuan-tuan ni. Daripada yang terlebih baik dan memilih yang fana makhluk ini.
daripada yang kekal ila Allah Ta'ala, dan istighal pada yang batil, ya, semua diistighal pada benda yang akan musnah dan berpaling daripada Tuhannya, pelik betul, dan kepadanya tiada hakikat. Apa dia? Makhluk tak ada hakikat. Hakikat wujud sebenar dia sajalah, ya. Sebab wujud kita ni macam bayang ni. Macam bayang. Sebab tu ulama sufi tak kira, ya. Wujud yang dipanggil apa? Yang muqayyad, tidak dipandang oleh sufiah. Dia nak pandang wujud yang mutlak. Maka wujud yang mutlak siapa? Tunggal. Dia je. Wujud yang mutlak ialah Allah Ta'ala. Mana wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Makhluk semua terikat dengan Allah Ta'ala. Maka wujud yang terikat orang tak pakai. Ya, sebab kalau sampai keluar kalam dia, la maujud illallah. Mana tiada maujud yang sebenar, tu maksudnya. Wujud yang tidak terikat. Ya. Kita tengok bayang, kita kira tak tuan? Ya, kita ada bayang kan? Kalau datang orang berapa orang? 4 orang. Mana? Seorang ni, bayangan 3. Nanti orang kata kau ni gila bayang ni. Ya, bayang nampak tak? Ada nampak tak? Nampak. Orang kira tak? Tak. Sebab apa tak kira? Sebab wujud bayang tak ada arti. Dia terkait dengan kita. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berhenti, dia berhenti. Kalau tuan-tuan berjalan, bayang berhenti. Tuan-tuan berhenti, bayang berjalan, itu tak lama lagi kot. Sebab alakah kaitan bayang dengan yang membayangi dia tak lagi. Yang ni bergerak, yang ni bergerak. Dia bergerak, yang ni bergerak. Dia diam, dia diam. Maka wujud yang mengikut terikat itu tak dipandang. Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala. Kita ni wujud kita membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Ya. Kudrah kita membayangi kudratillah. Iradat kita membayangi iradatullah. Wujud kita ni membayangi wujudillah Ta'ala. Sebab tu bila tengok bayang mesti nampak Tuhan. Kalau tengok bayang tak nampak Tuhan, orang tu tak orang bercerdik. Tapi bila dah nampak Tuhan, bayang ni tak pandang. Ya. Tuan-tuan tengok kat Nako kan, wah, bayang kawan kita perhati, siapa dia ni? Nampak bayang dia. Tiba dekat, oh Kasim rupa. Bila Kasim je bayang kita pandangi tak? Tak nampak? Itulah orang yang bila tajali je makrifat Tuhan pun lenyap. Dia tak nampak lagi makhluk. Tak nampak mana? Dalam. Kena luar nampak. Dan kata ni tak nampak luar. Tu luar. Ni basirah bukan basar. Ya, sebab basar ni tak payah bincang. Orang beriman tak beriman pun nampak kan. Nak bincang basirah benda dalam ni jangan tertutup. Ya. Biar sentiasa dia tutup. Buka mata luar, mata dalam jalan sekali. Bau iman dia cantik. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sunnah paling besar yang ada pada Nabi SAW. Apa dia? Tidurlah dua mataku tapi hatiku tidak tidur. Itu dalam Taurat ada tu. Bila Nabi berdebat dengan Ibnu Surya, tanda Nabi akhir zaman, di antara yang ditasdikkan oleh Ibnu Surya, ketua Dewan Ulama Yahudi. Ya. Ketua Dewan Ulama Yahudi Ibnu Surya, tak ada orang lebih alim dari zaman dia lah. Ya. Apabila ditanya Rasulullah SAW jawab, di antara tanda Nabi akhir zaman apa? Tidurlah dua mataku tapi hatiku tidak tidur. Mana hati dia sentiasa menghadap hadrat Tuhan. Itulah kehebatan Rasulullah SAW. Yang ni kita nak tiru kan. Ya. Tuan-tuan nak pakai jubah serban senang, tak payah sangat kan. Beli kat kedai kan, ajar beli sikit, 10 minit dah siap. Ini dalam nak cuci ni bukan tentang. Kalau tak betul-betul, dia kotor dalam ibadat paling kita takut. Nafsu ni bila masuk dalam ibadat cukup kita takut. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawi. Itu dalam munajat Ibn Ta'ala. Ilahi wa Tuhanku man kanat mahasinuhu masawi. Mereka yang adalah amal saleh dia tapi diiktiraf sebagai maksiat di sisi Tuhan. Ini yang kita takut. Sebab di wujudil afat ada penyakit dalaman. Ya, riak, ujub semua. Ulama kira dekat 800 senten. Punca di Swiss di mana? Swiss dia. Ru'yatun nafs, memandang diri. Berarti kena pandang, matikan pandangan diri kita. La haula wala quwata illa billah. Baru dapat tawaran kanzun min kunuzil jannah. Gedung syurga Tuhan akan buka. Makrifat macam-macam fuyudat bila dimatikan diri dia. Ya, man arada an yanzura maitin yamshi 'alal ard fal yanzur ila Abi Bakr. Sabda Rasulullah, kalau kau nak tengok mayat berjalan atas muka bumi ini, kau tengok pada Abu Bakar As-Siddiq. Apa maksud dia? Mana Abu Bakar As-Siddiq orang telah matikan nafsu dia. Dia telah mematikan pandangan dalaman dia pada makhluk. Hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Itu hebat Sayyidina Abu Bakar. Ya, sebab Abu Bakar bukan sebab banyak di semayang puasa Nabi kata, tapi itu memang banyak. Tapi ada makarra fi sadrih.
barang yang tersemat dalam hati dia. Sentiasa dia musyahadah akan Allah Ta'ala dalam setiap saat. Itu daripada dia punya amalan dalam dia kuat. Syuhud dia dengan Tuhan tu tinggi, sentiasa ada. Dan setengah daripada mereka itu telah duduk kepada aku seorang laki-laki, satu lagi 13 tahun. Ya, kata ulama besar kita ni. Dan semayang ia pada tiap-tiap hari 1000 rakaat. Lepas tu Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW, dia dapat pangkat Zainul Abidin, perhiasan orang abid, sebab dia semayang satu hari 1000 rakaat. Kita semayang tarawih cari mana baca Inna Ataina. Kan? Mayang 8, bukan cari baca Inna Ataina. Wah, cepat habis kan. Indonesia lagi pula, semayang speedboat. Tu semayang speedboat. Dia kajak brrr. Tapi fikirkan ada macam tu Rasulullah semayang. Sallu kama ra'aitumuni. Mu semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Macam tu ke Rasulullah semayang. Gerubuk. Dah sudah. Lepas tu suka pula semayang paling pantas. Macam-macam. Pelik tu dia orang ni. Allah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah, dia ambil semayang ni muka dah berubah kan. Dia ambil uduk je muka dah pucat. Dia tanya kenapa keadaan begini, dia kata kau tak tahu kau nak menghadap siapa ni? Malikul Muluk kau menghadap. Raja yang paling segala, raja kau nak menghadap Allah Taala, macam tu keadaan ni kan. Gerun ambil semayang muka dah pucat dah. Ini dia macam berlakon kejar-kejar, gerebuk macam kebau dengan lembu berlari. Lepas tu dah sudah. Lepas tu suka pula kami semayang paling pantas. Macam-macam. Akhir zaman macam-macam pelik-pelik ni. Atau 1000 rakaat semayang dan hingga jadi tepuk, masya-Allah. Ya, kita tepuk kejar dunia, dia tepuk mengejar mardatillah. Mana usaha? Maka adalah apabila dia sudah asar, ya, maka duduk dia memakai habwah. Orang Yaman biasa pakai. Dia duduk kaki dia kan, duduk angkat kaki, kemudian dia pakai tali di belakang diikat. Ya, diikat. Tujuannya apa tu? Biar punggung dia tetap, wuduk dia tidak batal. Kemudian dia start di murakabah. Dia panggil habwah, kemudian di murakabah. Maka dan berhadap ia kepada kiblat, maka berkata ia ajibku. Habis di murakabah, dia bersadar, dibuka dia mata dia, keluar kalam dia ajibtu. Ajib tu, dia kata hairan aku bagi kejadian, bagi makhluk ni, bagi manusia ni, betapa berkendak ganti padamu ya Allah, ditukar ya Allah, dia tak menghadap pada engkau, dia menghadap pada makhluk engkau. Hairan sungguh dia kata. Tadi. Dan ajib aku bagi kejadian, mana bagi makhluk manusia ni, betapa jinak kepada yang lain. Kenapa dia berjinak dengan makhluk, tidak berjinak dengan engkau ya Allah. Kemudian maka diam ia hingga masuk matahari. Dia keluar 2-3 patah tu kalam mutiara kan. Kemudian terus dia senyap balik di murakabah sampai dan Allah tu hebat. Dan kata Sayyid Abu Sulaiman Ad-Darani wallahu a'lam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Alhamdulillah. Sayyidina Sunnah Allah fima baqiya min al-ajal fa inna khayra kulli min hakikna bi haqaiqina qurbi wasluk bina ya Allah masalikal ahli jangan wajib qulubana ya Allah sallallahu alaihi wasallam sul Islam wa muslim Allahumma salli ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Assalamualaikum. Subhanallah. Ya Rabbi.